Hai, Assalamualaikum. Kembali mendengarkan channel Zulaika Roslan bersama dengan saya Zulaika. Sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. 8 Mac 2023, hari ini hari Rabu. Apa khabar? Semoga anda berada di dalam keadaan yang baik-baik dan semoga urusan anda dipermudahkan. Untuk perkongsian cerita pada video kali ini, saya ada sebuah kisah yang dikongsikan oleh seorang kawan saya berkenaan dengan pengalaman dia sewaktu dia beli rumah dulu dan gangguan berlaku di rumah tersebutlah. Okey. Jadi macam biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa tekan button subscribe, aktifkan notifikasi loceng supaya anda tidak ketinggalan cerita-cerita baru. Kalau anda dah ready, jom kita mulakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkongsian cerita pada video kali ini, bagi saya pengalaman yang dialami oleh Azila adalah sangat menyeramkan dan juga pada masa yang sama saya respect dia sebab dia agak berani. 10 tahun yang lalu sewaktu dia beli rumah, dan gangguan ni berlaku di awal-awal waktu dia beli rumah dahulu. Azila dia beli rumah sebenarnya by cash. Okey, memang dia niat, dia kata masa tu memang dia niat dia tak nak simpan apa-apa hutang. Jadi dia usahakan untuk menyimpan duit dan banyak lagi lah sebenarnya apa yang dia buat tu untuk pastikan duit dia cukup untuk beli rumah cash. Masa tu dengan bajet RM100,000, tolong jangan tanya saya mana dia dapat duit tu and apa yang dia kerja, sebab saya tak tanya pun pada masa ni dia kerja apa, macam mana dia dapat duit tu. Mungkin dia as a takaful planner ke, dapat commission apa-apa ke, sales ke, bisnes, saya tak tahu. Okey. Jadi masa tu bajet dia untuk beli rumah dah cukup. Memang dia target RM100,000 untuk dia beli rumah dan dia akan top up lebih kurang lagi RM50,000 untuk renovation. Masa ni dia kata memang dia survey banyak juga rumah sebab dia nak pastikan rumah yang dia dapat ataupun rumah yang dia beli tu tak makan kos renovation yang terlampau tinggi, sebab dia punya bajet memang 150k sahaja. Kalau let's say rumah yang dia beli tu memerlukan kos renovation yang tinggi, mungkin dia akan ada sedikit masalah untuk mengeluarkan duit dan sebagainya lah, dia kata pada masa tu. So dia pun buka lah mudah, dia survey, dia jumpa banyak rumah yang dalam bajet RM100,000 tu rumah kos rendah, pangsapuri kos rendah. Kalau kat Kuala Lumpur ni memang kebanyakannya pangsapuri kos rendah. So dia tengoklah satu persatu, dia nak tengok mana satu rumah yang sesuai, rumah yang boleh dia pilih. Dan dalam dia survey, tiba-tiba dia jumpa sebuah rumah ni. Rumah ni actually rumah landed 2 tingkat dengan harga RM100,000. Tuan rumah letak beberapa keping gambar dekat iklan tu dan dengan harga RM100,000 lah dia tulis, tapi dalam kurungan negotiable, maknanya daripada RM100,000 tu masih bagi boleh nego untuk dikurangkan dan sebagainya. Masa ni sebenarnya dia dah tertarik dengan rumah tu sebab gambar yang diletakkan oleh tuan rumah memang gambar yang agak cantik dan tak nampak pun macam rumah tu adalah rumah yang ditinggalkan ke ataupun rumah yang dah bersawang dan sebagainya. Jadi si Azila ni memang ada tertarik dengan rumah tu lah. Jadi perkara pertama yang dia buat masa tu, dia terus tengok dulu kawasan perumahan tu dan dia survey harga market rumah yang berada di kawasan tersebut. Masa ni dia dah pelik sebab bila dia survey harga rumah ataupun harga market rumah kawasan tersebut, dia tengok rumah yang ada dekat area tersebut boleh dijual dengan harga RM200,000 dan ke atas. Jadi macam seolah-olah tuan rumah ni jual rumah dengan harga separuh harga. Masa ni dia dah rasa macam mungkin ada sesuatu yang tuan rumah ni rahsiakan ke apa ke kan, sebab nak jual rumah dalam harga yang begitu murah. Boleh dikatakan tuan rumah akan rugi, senang cerita macam itulah. Orang yang main ataupun orang yang terlibat dengan hartanah dia akan tahu untung dan rugi sesuatu rumah ataupun sesuatu hartanah tu kalau dijual dengan harga yang terlampau rendah, separuh harga macam tu kan. Tapi Azila tak nak fikir panjang masa tu. Dia kata disebabkan dia minat ataupun dia tertarik dengan rumah tu, dia pun berhajat untuk pergi survey dulu ataupun pergi tengok kawasan rumah tu dengan rumah tu sendirilah. Jadi dia pun hubungilah tuan rumah dan cakap dekat tuan rumah dia nak survey rumah tu. So tuan rumah pun okey.
So sampai hari yang di set dengan tuan rumah tu, dia pun datanglah dekat rumah tu. Rumah tu memang seperti yang diiklankan oleh tuan rumah, sangat kemas. Rumah tu dia design lama, mungkin masa developer naik kan, tu memang design asal yang developer bina, sebab kebanyakan rumah yang dah ada dekat area situ telah pun direnovate. Ada yang tambah beranda, ada yang luaskan ke depan kan. Jadi masa tu memang dia nampak rumah tu rumah yang didesign ataupun design asal developer lah. Walaupun design asal, rumah tu memang cantik. Okey, jadi dia kata kalau let's say dia beli rumah tu, memang tak banyak cost renovation yang perlu dia buat, sebab lepas dia survey dalam pun semua masih lagi elok. Lantai telah di tiles. Cuma ada beberapa benda je lah kalau yang ada dalam fikiran dia masa tu, kalau nak renovate, mungkin dia akan renovate tandas ke, sebab tandas dia jenis tandas lama, cangkung punya tandas. Renovate sliding door ke, macam tu lah dia kata kalau let's say dia nak renovate kan. Dan rumah ni sebenarnya berada di hujung, rumah yang paling hujung. Jadi dekat tepi tu dia ada space sikit macam tanah lapang. Okey, lepas tu dipisahkan dengan rumah yang sebelah tu adalah satu lorong. Ada satu lorong yang memisahkan rumah yang Azila ni tengok dengan rumah jiran dia yang berada di sebelah kiri. Masa ni lorong ni sebenarnya adalah lorong yang menghubungkan jalan A dengan jalan B lah. Jadi rumah Azila ni dia lebih besar sikit daripada rumah lain-lain ataupun rumah yang berada di tepi-tepi lain lah. Tapi dia bukan corner lot punya rumah, dia cuma rumah hujung. Jadi selepas Azila ni survey, sudah tentulah dia akan tanya dekat tuan rumah, kenapa jual dengan harga yang murah? Sebab dia survey kawasan tu, harga dia boleh jual sehingga 200,000 ke atas. Jadi tuan rumah pun cakap dekat dia, saya jujur je lah dengan awak, kenapa saya jual murah, sebab saya pun memang tak ada niat nak rahsiakan kenapa saya nak jual murah. Tuan rumah cerita dekat dia, sebelum ni rumah tersebut saya sewakan kepada penyewa lah. Tetapi banyak kali saya terima aduan daripada penyewa yang mengatakan bahawa rumah tersebut ada gangguan daripada makhluk halus. Daripada cerita yang disampaikan kepada tuan rumah, penyewa pernah bagi tahu dekat dia yang rumah tersebut sering kali ternampak kelibat budak kecil yang kelihatan seperti toyol, dan juga kelibat seorang wanita. Barang-barang dalam rumah kerap kali hilang, kalau jumpa balik pun mesti jumpa balik dekat tandas ataupun dekat bilik-bilik lain. Penyewa kerap kali cakap macam ni lah. So disebabkan setiap kali berlaku perkara macam ni, penyewa nak keluar, tuan rumah terpaksa beralah dan pulangkan balik segala kos-kos yang telah dibayar oleh penyewa. Jadi disebabkan dah banyak kali berlaku macam tu, tuan rumah buat keputusan untuk jual rumah tersebut. Mula-mula memang dia jual dengan harga yang asal, tapi lepas perkara tersebut tersebar, siapa yang datang survey rumah, diorang akan berborak dengan jiran dan tanya semua. Dan bila jiran bagi tahu beberapa kisah atau beberapa cerita seram mengenai rumah tersebut, kebanyakan orang yang dah datang survey dia akan menolak untuk membeli rumah tersebut lah. Jadi sebab tu pakcik ni dia decide nak jual dengan harga separuh harga. Dan Azila masa ni sebenarnya dah fikir 2 kali. Okey, kalau betul rumah ni ada gangguan, kuat ke aku nak melawan gangguan yang ada dalam rumah ni? Aku ni dah lah tinggal sorang-sorang nanti. Masa ni dia dah fikir 2 kali dah, aku nak beli ke tak, Lepas tu pakcik tu tanya dekat dia, awak nak ke rumah ni? Azila terus cakap kat pakcik tu, sebenarnya saya cash buyer, saya boleh beli dengan cash, tak perlu nak buat loan dekat bank. Cuma bila pakcik ceritakan hal macam ni, sudah tentulah saya rasa sedikit takut, cakap kat pakcik tu lah. Dan disebabkan dia cakap dia ni ialah cash buyer, pakcik tu terus cakap kat dia, saya jual kat awak 80,000 tu memang kiranya saya punya untung lah. Masa saya beli rumah ni pun sebenarnya tak begitu tinggi pun, pakcik tu cakap lah. Masa saya beli pun lebih kurang harga yang saya jual dekat awak sebenarnya. Pakcik tu cakap macam tu. Azila pun cakap kat pakcik tu, okey pakcik, tak apa macam ni, bagi saya masa 2-3 hari ni, saya bincang dengan orang tua saya dulu, lepas tu baru saya bagi tahu pakcik keputusan. Okey. Masa ni Azila dah double think lah, nak beli ke tak kan. Lepas tu Azila terus balik dan dia discuss benda ni dengan orang tua dia. Orang tua dia duduk kat kampung kan, dia tak tinggal dengan dia. Sekarang ni Azila menyewa. Waktu tu Azila menyewa lagi lah. Jadi dia pun call ayah dia sembang dengan ayah dia bagi tahu. Dan dia kata masa tu dia ingat lagi ayah dia kata dekat dia,
So rumah tu kalau let's say memang ada makhluk halus yang tinggal, tak ada manusia yang patut tinggal ke? Sedangkan diorang tu makhluk halus, kita ni manusia. Kalau ikutkan kita ni sepatutnya lebih tinggi daripada diorang. Kenapa nak takut dengan diorang? Ayah dia cakap lebih kurang macam tu lah. Ayah dia bagi perumpamaan seolah-olahnya kalau rumah tu berhantu, biarlah kosong, biar je lah hantu tinggal dalam rumah tu. Macam tu lah ayah dia kata. InsyaAllah, ayah dia kata insyaAllah kita boleh semar rumah, kita boleh rukiahkan rumah, insyaAllah. Kuasa Allah tu kuat, kuasa Allah tu tinggi, insyaAllah benda-benda tu akan pergi. Ayah dia cakap macam tu. Dan disebabkan ayah dia cakap macam tu, dia pun buat keputusan untuk beli rumah. Dipendekkan cerita, Azila pun renovation dah settle. Jadi Azila pun dah boleh move in ke dalam rumah tersebut. Dan macam biasalah, sebelum dia masuk, memang disebabkan dia dah tahu mengenai perkara-perkara tu, jadi Azila dengan keluarga dia, mak ayah dia daripada kampung dah sampai dekat Kuala Lumpur, terus buat untuk sewa rumah. Masa ni sebenarnya dia panggil ustaz yang berada di kampung dia, kenalan ayah dia lah. Memang dia bawa daripada kampung kenalan ayah dia untuk bantu semah rumah Azila masa tu. Dan masa ni pun memang ustaz cakap ada sesuatu dalam rumah tu seolah-olah pernah dibela sebelum ni, tetapi akhirnya ditinggalkan. Jadi bila dia ditinggalkan, dia tak ada tuan baru, jadi dia pun main-main dalam rumah tu. Sebab dia penempatan terakhir dia dekat situ kan, jadi dia pun terus tinggal dekat situ menunggu jika ada tuan baru yang nak ambil dia. Macam itulah lebih kurang kata ustaz tu. Jadi ustaz tu pun sewa rumah, and ustaz tu pun memang ada kata sekali buat memang takkan jalan, perlukan beberapa masa, beberapa kali. Tapi tolong jaga solat, mengaji, berzikir dalam rumah. InsyaAllah kalau dia dah rasa panas, dia akan keluar sendiri, sebab dia dah tahu tu bukan tempat dia lagi. Okey, ustaz nasihatkan dekat Azila macam itulah. Jadi selepas Azila masuk ke dalam rumah, dia buat kenduri kesyukuran, bacaan Yasin semua, dia ajak jiran-jiran dan juga orang-orang surau lah. Masa ni parents dia dengan adik-beradik dia, Azila ada dua orang adik perempuan dengan seorang abang. Diorang stay dekat rumah tu dengan Zila, sebab masa tu Zila baru move in kan. Jadi diorang macam tak apalah, kita stay dengan Zila dulu, nak tengok memang betul ke ada pengalaman seram ke apa ke. Masa parents dia tinggal dengan ahli keluarga dia tinggal kat rumah tu, tak ada pula apa-apa yang terjadi. Nak dikatakan benda-benda yang menyeramkan ke apa ke, tak ada. Adik dia pun tak ada mengadu, abang dia tak ada mengadu, parents dia pun tak ada mengadu. Tetapi pengalaman seram yang dialami oleh Azila bermula setelah keluarga dia balik, tinggallah dia seorang-seorang dalam rumah tu. Sesuatu hari tu Azila kata dia penat sangat, dia baru balik kerja, dia penat sangat, jadi dia tak mandi, tak apa, dia terus baring atas katil dia, tak cuci kaki, semualah. Dia terus baring atas katil dia, memang dia terus terlelap. Dia dah agak lena sehinggalah dia tersedar sebab dia rasa macam ada orang tengah melompat atas katil dia. Dia bukan melompat tetapi melompat-lompat. Seolah-olah ada budak kecil tengah main atas katil dia masa tu. Dan masa ni sebenarnya dia dah seram sejuk. Dia dah tersedar pun daripada tidur dia. Dah tak ngantuk dah masa tu. Dia buka sikit mata dia. Dia ngintai, dia nampak ada seorang budak yang bulat, nampak macam toyol tengah main dekat ujung kaki katil dia, dalam macam melompat-lompat dekat ujung katil dia. Nak marah sudah tentulah Azila ni tak berani kan, terlebih-lebih kan lain pula jadinya kan. So Azila ni pun tutup balik mata dia, buat-buat macam dia tak tahu benda tu ada kat situ. Sambil tu dia baca doa. Memang doa yang dia baca dia kata agak kuat, dan tiba-tiba benda tu macam hilang macam tu lah. Dia kata tiba-tiba dah tak rasa kata dia dilompat-lompat ke apa, dah hilang senyap macam tu je. Itu pengalaman seram pertama dia. Selain tu dia kata pernah suatu hari tu dia baru lepas mandi, jadi dia buka dia punya almari tu kan. Dia buka almari dia nak ambil baju lah. Lepas settle dia pakai baju, dia tutup. Baru je dia tutup almari tu, pintu belah kanan dia tutup, zap. Tiba-tiba ada budak mengintai daripada luar bilik dia. Okey, almari dia, toilet dekat almari dia, lepas tu ada pintu toilet dan ada satu dinding dan pintu bilik. Daripada almari tu kalau dia tutup, dia boleh nampak straight pergi dekat dia punya pintu bilik kan. And masa ni dia tutup je pintu sebelah kanan dia, dia nampak ada budak tengah mengintai
di sebalik dinding ataupun pintu bilik dia tadi. Dan disebabkan dia terlampau terkejut masa ni, memang dia mengucap panjang dan terduduk. Dia terus buka surah Ruqyah, tapi ustaz pesan jangan buka surah Ruqyah dalam rumah tu, takut kita tak boleh kontrol kan. Dia kata dia terus duduk, dia buka bacaan ayat Al-Quran yang ada sambil-sambil dia berzikir lah. Dan masa ni memang dia kerapkan solat dalam rumah tu sebab nak bagi benda tu panas lah. Mengaji tu yang paling penting. Kalau nak cakap pasal perkara seram lain, dia kata kalau setakat barang hilang tiba-tiba jumpa kat tempat lain tu memang perkara biasa. Kalau tiba-tiba dia duduk diam-diam, ada zup, dia baring atas katil ke ataupun dia baring atas kerusi dia ke, dia tengah duduk buat apa-apa, tiba-tiba zup, ada orang lintas tu pun macam biasa sangat. Dia kata dia pernah satu hari tu dia tengah bancuh kopi kat dapur. Dia bancuh kopi dan tiba-tiba dia rasa macam seolah-olah belakang dia ni ada orang . Bila dia toleh, zup, sekilas je benda tu terus hilang. Macam benda tu berdiri kat belakang ngintai dia buat apa. Korang cuba bayangkan kau tengah bancuh kopi, tiba-tiba kau rasa macam meremang bulu roma kau, rasa macam ada orang tengah mengintai kau kat belakang bancuh kopi, dan bila kau pusing sekilas macam tu, zup, benda tu pergi. Itu antara pengalaman seram yang dialami oleh Azila lah. Jadi selepas beberapa kali sesi ruqyah ataupun sesi semah rumah dijalankan, alhamdulillah rumah tu dia punya gangguan semakin lama semakin berkurang. Dan macam yang ustaz cakap lah, bila dia tahu rumah tu dah ada penghuni lain, dia dah tahu dia panas, dia sendiri akan keluar. Jadi Azila kata masa tu berbulan juga barulah gangguan tu betul-betul hilang. Dan masa ni Azila kata dia dah tak nampak lah budak kecil tu ke apa ke, cuma kadang-kadang tu adalah sekilas macam tu, macam diorang datang menyinggah. Tapi so far dah alhamdulillah lah, tak macam awal-awal dia pindah. Itu apa yang dicerita oleh Azila lah. Rupa-rupanya masa awal-awal parents dia tinggal dulu ada juga pengalaman seram, tapi diorang tak cerita dekat Azila sebab tak nak Azila takut. Selepas rumah tu betul-betul elok, barulah diorang cerita dekat Azila. Apa yang berlaku, suatu hari tu adik dia nak mandi, tapi waktu adik dia nak pergi mandi ni, adik dia nampak mak dia dah masuk dulu ke dalam tandas untuk mandi. Tandas ada dua, satu dekat bawah, satu dekat bilik Azila. Masa tu diorang tengah tunggu queue nak mandi dekat tandas di bawah. Jadi adik dia nampak mak dia dah masuk toilet dekat bawah tu nak mandi. Adik dia duduklah dekat kerusi. Kerusi ni membelakangkan tangga. Jadi kalau let's say ada orang turun dekat tangga, orang tu akan nampak dia lah, ataupun orang tu boleh tegur dia macam tu lah. Jadi dia nampak mak dia dah masuk, dia tak adalah tegur mak dia masuk tandas kan, so dia biar je lah. Dan dia dengar bunyi air kan, pilih air tu buka, dia pun duduklah dekat kursi nak tunggu turn mak dia habis mandi, dia nak mandi. Dan masa ni dia tengah syok layan handphone lagi, tiba-tiba bahu dia tepuk di belakang. Adik, kan mak suruh hang mandi. Mak dia tegur daripada belakang macam tu. Lepas tu dia pusing, dia tengok mak dia, memang dia terkejut. Dia kata, tapi tadi mak yang masuk toilet, dia kata macam tu. Lepas tu mak dia cuba nak ni kan, tak ada hang ni tengok apa benda, tapi pergi mandi. Tu dia suruhlah anak dia pergi mandi. Dan masa ni sebenarnya adik Azila ni memang macam takut gila sebab dia nampak jelas mak dia jalan masuk dalam tandas dan dia dengar bunyi air, tapi rupa-rupanya bukan mak dia. Mak dia pula cakap waktu dia tidur dekat rumah si Azila ni dulu, dia selalu rasa macam kaki dia kena cuit waktu tidur. Mula-mula dia rasa macam tak ada apa sebab tak rasa macam apa-apa kan, tapi lama-lama tu dia boleh rasa yang cuit dia tu macam tangan manusia. Jadi waktu ni dia kata Mak Azila ni cakap dia tersedar kan, sedar sebab dia dah rasa macam yang cuit dia tu tangan, bukannya hayalan dia ke apa. Dan dia mengintai. Masa ni pun memang Mak Azila kata dia boleh nampak ada budak dekat area kaki dia tu. Tak berani nak cakap toyol sebenarnya, tapi dia memang more kepada budak. Tu antara pengalaman seram yang dialami oleh keluarga Azila lah waktu dia temankan Azila untuk tinggal dekat rumah tu. So macam Azila cakap lah, sekarang ni alhamdulillah rumah tu dah tak ada apa-apa peristiwa seram lah. Okay, betul lah kata ustaz tu, dia kata kalau kita konsisten buat apa yang kita buat, macam kita mengaji ke, kita solat ke, kita buka bacaan Al-Quran ke kan, mungkin benda tu akan tahu yang rumah tu bukan tempat dia rasa panas, so dia sendiri yang akan keluar dan pergi untuk mencari tempat dia yang baru. Awal-awal tu memanglah dia kacau kan, sebab dia nak tunjuk yang konon-kononnya dia ni kuat, tapi kuasa Allah tu sebenarnya lagi kuat. Tapi itulah ustaz tu pun pesan juga, dia kata masa tu kalau nak berani sangat pun tak boleh, cukup sekadar yakin bahawa kuasa yang Maha Esa tu lebih kuat lah. Macam itulah kata Azila dan perkongsian cerita daripada Azila.
thank you sebab sudi dengar cerita ni sampai habis. Apa saja pengalaman yang dialami oleh Azila anggap sebagai perkongsian cerita. Jangan terlampau taksub, kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Sampai kita jumpa on the next video hari Jumaat insya-Allah. Jangan lupa like, share dan komen. Terima kasih sebab sudi come back setiap kali saya update video. Sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih guys. Bye.